memang surat saya lah ini, saya nak buat itu, cerita dia. Kemudian dia kata yang saya bawa ni, yang saya sebut-sebutkan tadi ini technical matters yang mana polis tak interested. Jadi soalan saya ni, sejak bila Tian Chua ni jadi polis? Dan keduanya ialah detail-detail inilah yang akan dapat membuktikan bahawa tidak mungkin surat ini dikeluarkan. Thank you. Okey, Datuk. Ya. Maksudnya apa yang kita boleh faham dalam PKR ni palsukan surat tu dan jadikan surat palsu tu sebagai bukti di mahkamah. Macam tu. Bahagian yang memasukkan bukan PKR. Ada orang memasukkan surat itu, dan surat itu telah digunakan oleh peguam PKR untuk menguatkan lagi bahan-bahan bukti yang kononnya Jana Pahala ini bukan ahli. Ya, saya betulkan di situ. Saya tidak menuduh sesiapa. Yang saya tahu benda ini bukan saya buat. Siapa buat, Wallahualam. Siapa makan cili, rasalah pedasnya. Tapi siapa lagi nak buat, Datuk, kalau bukan orang yang PKR? File itu kan file PKR. Dia macam ni ya. Kalau benda tu salah, tetap salah. Dan kalau benda salah digunakan oleh orang dengan tidak mengetahui, tak salah. Tapi kalau benda tu salah digunakan oleh orang dengan niat setelah tahu ianya salah untuk menguatkan kes mereka, itu salah lah. Tapi manalah saya tahukan, itu dalam pemikiran mereka. Tetapi soalan tadi ialah sama ada kalau bukan PKR siapa lagi. Saya tak mau komen benda macam itu, tapi saya ingat lagi dahulu kes, kalau saudara semua ingat, saudara Anwar Ibrahim dipukul oleh IGP. Ada orang kata Mahathir suruh, ada orang kata bermacam-macam hal. Saya sendiri rasa sedih saudara Anwar dipukul, kerana tak kira sama ada Anwar itu orang jahat ke orang baik ke, bukan itu caranya nak menunjukkan, nak mengajar orang itu. Kita ada undang-undang, lantaklah IGP ke tak IGP ke, itu perkara salah dan tidak perlu dan tidak boleh kita biarkan berlaku. Jadi bermaknanya dalam kes ini juga, walaupun Jana Pahala ini satu orang yang tak patut bertanding, satu orang yang nakal, satu orang yang jahat mungkin, itu bukan isu saya. Isu saya, lantaklah macam mana jahat orang itu, kita mesti tangani mengikut perundangan, cara yang betul. Jikalau kita biarkan sebuah parti yang kononnya telus dan ada prinsip-prinsip reformasi membuat kerja-kerja yang betul-betul melanggar prinsip-prinsip reformasi, ini ialah satu petanda yang tidak baik untuk rakyat Malaysia, untuk orang-orang yang dahagakan perubahan, untuk orang-orang macam saya yang selama 6 tahun menyangkakan PKR inilah tempatnya kita rakyat mahu mendapatkan perubahan. Pada saya sekarang tidak lagi. Parti mana sekalipun yang mahu, yang telah menunjukkan keinginan, keazaman untuk berubah akan mendapat sokongan saya. Parti mana sekalipun yang mengatakan ia parti reformasi tetapi membuat kerja-kerja tai, ya, tidak akan mendapat sokongan saya, dan mungkin saya akan lawan, kerana sekarang saya sudah membuat keputusan bahawa perkara ini tidak boleh didiam-diamkan demi kepentingan rakyat kita di masa hadapan. Ya? Pada fikiran Datuk, siapa yang biasa buat kerja-kerja memasukkan tanda tangan? Tak tahu lah, saya tak pernah buat. Jadi, tak tahu. Yang saya tahu ialah rangka organisasi ini, perkara-perkara macam ini berlaku di dalam sekretariat yang pernah saya pimpin, dan selalunya di zaman saya dahulu, oleh kerana terlalu banyak kerja, timbalan-timbalan saya akan draftkan surat telah mendapat arahan daripada saya, dan setelah surat itu di draft, maka saya baca, saya setuju, dan surat itu sama ada saya tanda tangani ataupun saya benarkan electronic signature saya digunakan. Jadi it can be anybody. It is not fair. Tidak
adil bagi kita menuduh sesiapa di peringkat ini. Tetapi jika kita buat penyiasatan, gelanggang suspicion itu akan menjadi lebih kecil dan sudah mestinya orang yang memasukkan itu akan dapat kita ketahui. Datuk, Ya. Datuk sebut pasal parti yang Datuk akan sokong. Di persoalan lain berkenaan Datuk Zaid punya rancangan untuk membuat parti baru. Jadi kan Dia rancang aja kan, belum buat lagi kan. Dah buat ke? Januari dah jadi. Ya, belum jadilah. Jadi pada saya senang saja bila dah jadi, saya tengok, you look at the animal, is it got 4 legs or not, got 1 tail or not, dan kita akan beri komen. Setakat ini kita susah nak komen benda yang masih diangan-angankan ataupun diceritakan. Ya, yang saya tahu ialah mungkin saudara Zaid, Datuk Zaid didorong oleh satu keinginan memberi satu platform kepada mereka-mereka yang bersemangat reformasi tetapi tidak ada tempat dalam kiraan mereka lah untuk mereka berkecimpung di dalam politik. Saya kenal ramai orang dalam PKR dan saya boleh kata di hari ini di hadapan saudara-saudara, kebanyakan daripada ahli-ahli PKR itu ialah orang yang ikhlas dan mahukan perubahan. Tetapi sama ada keikhlasan mereka, sama ada cita-cita mereka itu diambil berat oleh pemimpin-pemimpin politik mereka, wallahu a'lam. Mereka akan dapat mengetahuinya satu hari nanti, seperti juga yang telah saya dapati pada awal tahun ini yang mana saya berhenti dan keluar daripada parti. Apabila saya keluar dari parti, semua ingat saya masuk UMNO. Kononnya saya keluar parti mendapat berapa juta? 50 juta. 50 juta daripada UMNO untuk keluar parti. Parti Keadilan Rakyat ni, masalahnya ialah apabila perkara yang tidak baik berlaku terhadapnya, they don't look inside to check what is wrong with them. Is it true? But they would rather point their fingers at other people. Kalau dengar cerita PKR ni, nampak gaya saya, semua rakyat Malaysia ini jenis orang yang menunggu wang rasuah. Janganlah macam tu. Ni adik-beradik kita mana tahu hati orang. Dan selalunya orang yang mengatakan ada orang keluar parti ambil duit tu, selalunya orang yang dia kalau dapat offer tu dia ambil. Selalunya lah. Itu saya tak nak sentuh lah. Yang saya tahu ialah jikalau macam kes ini, PKR betul-betul look inside his secretariat, look at it, see how to improve it. Alhamdulillah untuk kepentingan rakyat dan ahli-ahlinya. Tetapi jangan ini dia sengaja cakap je, dia dapat duit, ini dia buat, ini jahat orang. Saya sampaikan pemilihan parti dia pun dia kata orang lain kacau. Itu saya tak faham. Dan saya tengok baru-baru ini dalam televisyen, semasa Kongres, ya, saya nampak ramai ahli-ahli sendiri, ahli-ahli PKR sendiri telah demonstrate tidak puas hati tentang election. Kemudian saya nampak ada orang-orang berbadan besar terus datang menyerang, menghalau dan merampas spanduk-spanduk. Bila saya tengok, saya berasa sedih. Kerana di zaman dulu saya ada muda sedikit, saya selalu berdemonstrasi ini bagi pihak PKR menentang tindak tanduk kuasa-kuasa yang ada. Dan kami disibah dengan air chemical, dirampas spanduk kami, dihalau dan dipukul. Pernah terasa itu. Tetapi hari ini saya tengok orang yang telah merasa azab itu baru mendapat kuasa sebanyak ini, sudah tak sedar diri, tidak memberi perhatian kepada kehendak rakyat untuk bersuara, kemampuan rakyat untuk berkumpul, berdemonstrasi, tak boleh. Itu belum ke Putrajaya lagi, baru ke Shah Alam sudah dia halau mereka. Ini ke yang dikatakan reformasi? Yang saya tahu, saya berpandukan dengan
perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut saudara Anwar Ibrahim. Dia kata, we will be a reformist government, which means we are not going to do the same things better. We are going to do different things altogether. Faham? Jadi saya nak tengok, setelah 2 tahun berkuasa sedikit ini, adakah benar-benar mereka ini tidak membuat benda-benda yang sama, ataupun mereka telah berani membuat perkara-perkara yang baru. Dan ini akan saya catatkan dalam blog saya, Reformasi, Aktivis Reformasi. Saya harap mendapat sokongan daripada saudara semua untuk dijadikan latar belakang dalam penulisan saudara tentang apa yang sebenarnya berlaku. Ini bukan salah ahli PKR. Ini pada saya ialah salah pemimpin-pemimpin yang amat memerlukan kuasa formal. Sebenarnya kalau kita nak membuat perubahan, kita tidak perlu kuasa formal. Macam Mahatma Gandhi, mana ada kuasa formal. Tetapi hari ini saya nampak ramai ahli-ahli politik daripada PKR yang berebut-rebut pangkat dan kuasa untuk mungkin kepentingan-kepentingan yang saya percaya sudah jauh larinya daripada kepentingan rakyat. I think the leadership of PKR have lost the plot. Yang menjadi isu sekarang ialah kepada kami yang dahagakan perubahan, pada kami yang aktivis-aktivis reformasi, kami sudah mula melihat PKR ini ataupun Anwar Ibrahim ini bukannya pemimpin reformasi, tetapi mungkin menjadi batu galas untuk reformasi tulen berkembang. Kerana mereka telah hijack reformasi dan dibuatkan cara mereka yang saya tengok tak ada apa lainnya daripada apa yang kita nampak biasa. Soalan lagi? Ada pemimpin PKR kata pemulihan baru-baru ni menyatukan PKR, but yet Zaid keluar. So nampak bertentangan or not? Saya susah nak komen sebab apa? Sekarang kalau saya lihat perkataan yang kita gunakan sama dengan PKR tetapi maknanya lain-lain. Reformasi pada saya lain pada reformasi yang disebut oleh PKR. Menyatukan parti, election itu menyatukan parti. Tengok dia punya kongres kosong. Parti yang kononnya 400,000 orang, 400,000 orang yang keluar mengundi. Berapa ribu? 20,000 tak sampai. Dan saudara Zahid boleh terkeluar. Dan banyak lagi ahli PKR sekarang ini berfikir untuk sama ada meneruskan sokongan kepada parti yang ada. Itu saya tahu. Jadi macam mana nak kata election yang menyatukan orang? Padahal kita tengok yang menjadi masalah bukannya mistakes. Mistake tu tak ada masalah. Mistake ni biasa, kita manusia, bukan malaikat. Memang berlaku kesilapan, ya. Yang mereka marah ialah apabila kesilapan itu dilaporkan, dia tidak ditangani dengan cara telus dan cara terbuka, tetapi first reaction is defensive. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Kerana PKR sebuah parti reformasi. Ya. Be taking some kind of legal action against the party? Who? Will you be taking legal action? Well, I made my police report that I would assume to be a legal process. Then I leave it to the police because the police is the most equipped to do their proper investigations.